Terima kasih banyak kerana jadi producer kat sana. At least adalah orang kat sana boleh kerja, cari rezeki ya. So untuk jawab soalan pertama tadi, saya dengar berapakah bajet seorang pengurus proaksi ya. Okey. Production, betul production manager, berapa bajet untuk bayar orang macam saya lah ya? Yes. Orang macam saya ni mahal lah. Tapi kalau bukan macam saya tu murah. Okey, dia menjerit begini. Okey, senang. Production manager ni terpulang pada kadang-kadang producer ni dia kadang-kadang saya pun pening juga dengan producer ni. Kalau macam saya ni, rate saya memang mahal sikit lah pasal saya dah lama dan producer tak perlu fikir. Dia kata contoh saya buat bajet, okey Joe, bajet engkau kata sini 80,000. Joe tak ada fikir apa pun, tahu benda tu siap saja, terlebih ke terkurang ke tahu siap saja. Tapi itu saya punya style begitulah kan. Jadi saya boleh panggil siapa saya nak panggil lah kan. Contoh dia sekarang ni macam orang yang baru, mungkin kalau bla-bla KK tu, kalau di KL ni biasanya dia orang bayar 3,000 lah untuk yang ada yang bayar 2,500 pun ada, saya dengar. Tapi biasanya saya dulu start memang 3,000 lah, start 3,000 sampai 5,000 lah. Jadi bajet saya tu dah pergi ke situ lah sebenarnya. So biasanya bajet untuk production manager letakkan 3,000. Jadi kalau you sebagai producer, you panggil orang lokal sana, orang KK kata nak buat PM, maybe you boleh offer dia 2,500 lah. Itu dia seorang, dia ada assistant lagi. Dan assistant dia bagi separuh. Itu saja. Jadi lagi tadi soalan tadi, bila bajet contoh dia 80,000, bila dia spend, dia berlebih. Okay? Dia spend, dia berlebih. Okay, ini agak soalan yang best jugalah. Jadi dengar syarat lain dengar kalau benda ni terlebih, terkurang. Yang lebih macam mana, yang kurang macam mana. Alright? Bila kita balik tutup mic tu, Lee. Okey, terima kasih. Bila kita buat bajet, bila kita dah baca skrip, okey, kita baca skrip, kita buat bajet. Dan Joe pun sebagai saya galakkan producer pun baca skrip supaya dia dapat input maklumat daripada skrip tu bila production manager atau line producer nak buat bajet. Dari situ dia boleh tahu. Okey, bila melibatkan hati-hati dah tahu dah bajet dia berapa dah. Dan producer pula, dia kadang-kadang ada kawan producer kat Semenanjung, dia boleh referkan kawan dekat Semenanjung. Betul kan? Betul kan? Jadi bila dia hantar bajet, contoh dia bajet 80,000, syuting 8 hari. Okey. Biasanya 80 hari kalau dah baca production manager yang bagus, yang bijak, cerdik, insya-Allah kalau saya 80,000 tu insya-Allah akan cukup, tidak berlebih dan tidak berkurang. Kurang pun ada jugalah, kan? Tetapi kalau terlebih atas sebab kecuaian production manager, itu terpulang pada production manager, producer untuk ambil tindakan. Apa cara tindakan dia? Ada tindakan untuk menolak bajet gaji dia. Tetapi kalau bukan salah dia, kenapa nak tolak gaji dia? Sedangkan patut syuting 8 hari, dari 10 hari, 2 hari. Jadi itulah dia bajet konsistensi yang producer kena keluarkan. Faham Joe? Joe dengar ya? Jadi production manager, kalau benda itu bukan salah dia, maknanya dia dah set 8 hari, memang ngam 8 hari, tetapi kerana hujan, ribut, banjir, takkan 2 hari extra dia nak bayar semua pakai gaji dia, tak boleh lah. Pasal itu hukum malam, kita nak buat macam mana kan? Betul Jadi dia dah buat 8 hari tak habis. Contoh ada 1 hari extra, besoknya 1 hari extra, you kena buat hidup event 1 hari, nak makan 1 hari, mungkin you extra, you ada 5 orang nak bayar situ, mungkin bersalam 2,000 kata, you nak tolak gaji, tak boleh. Pasal itu bukan kendak dia, melainkan ada kendak dia, dia punya bill dia, kalau you buat 80, bill dia, sampai you tak yakin dengan bill, account dia tak cantik, tak ngam, you boleh persoalkan, you boleh hold dulu dia punya payment, siasat dulu, kan kalau ada penipuan, dan you ambil tindakan dengan polis lah. Itu saja. Tapi kalau berlebih, kan contoh dia, kalau bajet dia 80,000, lepas tu pakai 70,000, mana ada bila 5,000. Di sini production manager, producer kena faham. Saya kena ajar producer pula sekarang. Dia duit bajet ni, okey, tadi saya bercakap tadi,
perlukah production manager memegang bajet dan berapa? Tadi betul tak? Ada dengar ingat berapa? Okey, ini yang saya nak jawab nanti. Berapa? Jadi berapa tu perlu juga producer kena tahu berapa dia kena keluarkan. Kalau production manager yang bagus, yang cerdik, dia akan buat jadual. Jadi you tak keluarkan selepuk je duit tu. Kalau kata 80,000, kata expenses on the field 20,000, producer takkan nak keluar 20,000 terus bagi kepada production manager, dah lagi mandi tu. Faham? Kita bagi peringkat. Jangan sampai dah nak kata bajet awak ni ada bila 5,000 saja ni. Minta maaf 5,000 je bila ni. Jadi awak ada syuting 2 hari lagi ni, awak kena cukup lah 5,000 ni. Saya bajet dah tak ada ni, contoh. Ataupun kata okey, awak ada 5,000 lagi, awak syuting ni last lah. Ada lagi nak bayar ke? Tak ada. Terbelang pada producer nak buat Hollywood rap ke, nak pergi ajak makan-makan ke, tim tu ke, pasal siap 5,000, it's up to you all. Alright? Ada lagi soalan? Tak ada Dah Terima kasih Tuan. Kita teruskan lagi boleh Nadia nak tanya? Tak ada? Okey. Tadi kita cerita pasal bajet, lepas tu selepas bajet kita dapat skrip, kita buat shooting schedule. Shooting schedule ni kita tengok apa projek yang kita nak buat. Okey. Kadang shooting schedule ni pun pening kepala bila kita melibatkan artis. Artis kadang-kadang kasih jadual kan. Itu masalah. Jadi kita kena bersama dengan AD. Pasal kita yang deal dengan artis, kan macam production manager deal dengan artis. Of course bila tanya Nadia, you free tak? Okay, you daripada 5 bulan sampai 10 bulan you free tak? Free bang. Okay, aku nak temporary lock dulu Nanti confirm dia pasal sekarang ni sistem pergi ke station dia kita kena hantar nama dulu. Dia kata station okey, kita jalan je lah kan. Jadi dia kata okey, Nadia okey confirm. Contoh je lah. Okey, 5 hingga 10 bulan tau. Alamak bang, saya tak boleh lah 5-10, saya longang. Dia satu masalah bagi kita untuk mengatur jadual. Ini kecekapan pasal benda ni, bila artis schedule dia huara, dia akan membabitkan lokasi artis lain. Kadang-kadang jadual kita lagi, kalau sepatut syuting 7 hari, dah pergi 8 hari kalau nak ikut artis tu. Ini satu masalah. Jadi ada benda tu kena semak lah cekap. Daripada bajet dan jadual syuting ni kita buat, dan kalau boleh kita buat according bajet yang kita keluarkan. Maknanya untuk syuting daily expenses ni, nak pakai motor nak pakai 3 hari, kita kecilkan sampai ke 1 hari. Kita boleh nasihat pada art department tu, aku atau director, kau kena habiskan 1 hari je motor ni. Bajet aku tak ada, motor besar ni 1,500 Jadi kalau 3 hari 1,500 jadi aku kasih kau 1 hari je. Jadi kau habiskan motor je kat luar rumah tu. Faham tak? Itu cara kita bincang untuk, tadi kata saya beritahu production manager tidak involve langsung, dia pengurusan dan pentadbiran, kreativiti tidak involve. Tapi yang ini saya beritahu tadi, bila bajet kita tidak mencukupi, makanya kita kena beritahu director jangan sembang-sembang nak sedap. Siapa yang pernah direct short film kat sini kena tahu Okey, kita kena habiskan motor 1,500 ni, Ducati ni. Kan Ducati ni sewa mahal ni. Kalau jatuh harga dia 200,000 ni, mandi. Kan saya boleh dapat 1 hari je bajet saya. Faham tak? So itu jadual syuting selari dengan bajet. Okey. Production manager. Saya beralih pada satu lagi. Dia merupakan adalah wakil producer. Wakil producer, maknanya wakil producer ni kadang-kadang dia malah datang location, memang tak datang pun. Tapi ada juga producer yang datang sibuk-sibuk dekat location, nak tengok apa pun tak tahu, bukan pergi buat apa benda pun. Kan? Pasal bajet yang kita buat itu tidak termasuk bajet producer. Faham tak? Producer datang nak makan kita punya bajet production, tak boleh. Itu law. Okey, dia kena pakai duit dia sendiri untuk makan kat luar. Terus faham lah, terus nanti producer nanti ni semua tu. Jadi bila datang, tapi kawan-kawan okey tak ada masalah Tapi bila dia datang, nak kata producer datang bawa anak isteri lah tu benda,
Senin aku nak bilik, tak boleh. Itu bukan bawa bajet yang kita buat tadi bajet. Producer kena hire dia punya bajet sendiri. Jadi kalau dia masuk bajet tadi, maka jawapan pada Joe tadi, peninglah. Bajet tak cukup. Betul Joe? Bila, jadi producer, kalau kau jadi producer, kau kena uruskan diri sendirilah. Cuma kita boleh buat arrangement, boleh cek bilik, boleh bayar sendiri. Itu bukan di bawah production. Production ngam-ngam untuk production yang kita nak uruskan tu. Tetapi kita adalah wakil producer. Maknanya apa saja di lokasi kita adalah, maknanya kalau kita ada masalah di lokasi, kan, kita lah yang akan bertanggungjawab. Okey? Producer tak ambil pot pun, kita yang bertanggungjawab. Ada producer yang Tuan Ali pun tahu lah. Dia suka datang, dia tengok, kadang-kadang kita pening juga producer. Producer datang, kita kena attend. Production manager kena duduk, kita pun ada hal kita nak buat kan, kadang-kadang pening kepala lah. Kita nak gerak, tak boleh apa benda jam. Tapi saya punya perangai, producer datang, kau duduk lah. Belah, aku dah kerja. Kita nak buat kerja, production manager kita kerja dulu daripada orang. Bukan kita sama-sama kan, dulu daripada orang, kita buat dulu. Berapa langkah ni? 5 langkah ke depan daripada orang, baru production tu akan semua. Okey, kita wakil producer. Dan kita juga wakil pada wakil producer. Maknanya kalau kita ada, contoh dia line producer kadang-kadang dia suka aja datang. Line producer datang ke 12, producer datang ke 12, aku 12 datang. Tetapi production manager kena datang call time pukul 8. Contoh dia tadi call time kita saya 9.45, saya dah sampai pukul 8.30 lah tadi. Standby tengok kan. Itu production manager lah, timing. Okay, alright. Okey, kawal operasi. Ada wakil producer tak tanya kawal operasi. Kawal operasi adalah kawal keseluruhan operasi production itu. PM bertindak mengawal segala-galanya. Apa saja. Contoh kan. Nanti dekat situ ada tulis kebajikan, apa benda semua tu kan. Contoh sakit, kita nak kawal kan. Yang penting kita kawal keselesaan kebajikan itu. Bagi saya kebajikan dulu, daripada kebajikan pasal PM ni sebenarnya. PM sebenarnya adalah warna pada setiap production bersama dengan AD. AD ni, assistant director ni bagi saya, nanti ada kursus assistant director, dia umpama gagak dari rimba. Dia ni telinga tak boleh, kena tebal, kena tahan kan, orang maki, artis maki, PM bantai kan, tapi dia work together kiri dan kanan dengan production manager. Itu penting, kita nak kawal operasi. Dan budaya kerja kita, budaya kerja dalam production tu kadang-kadang kita nak gelak. Kadang orang tengok, orang luar tengok, apa kerja gelak-gelak ni. Kita kena ada itu. Pasal bila kita terapkan budaya keluarga dalam tu kan, kita punya kerja pun akan datang terseronok lah. Dan nanti kan ada tim A, tim B, kita akan keluarga lah. Faham tak? Tim A kan cocok tim B, producer datang cakap tim ni tak ada ni. Itu benda yang cukup bahaya dalam kita punya production. Jadi warna budaya kerja semua terletak di bawah production manager. Kalau muka ketat, marah, asyik nak marah orang, tak bersebab, tak boleh juga. Budak-budak pun kita kena jaga juga dia punya hati. Kan? Nanti saya bincang soal itulah. Human resource tu akan bincang kemudian. Itu kena ada dalam soal production manager. So kawal operasi dari segi perjalanan production itu. Production itu kalau saya cakap tadi 8 hari, kita kena habiskan 8 hari. Seboleh-boleh kita 8 hari. Call time, kita kena ikut. Maknanya call time pukul 9 ada. Mana 9 ada tu, apa yang ada dekat masa pukul 9 tu. Apa yang ada. Maknanya, dia datang nak makan, ada makan lah. Itu tugas production manager tu. Betak kepala. Mana? Kadang-kadang makanan tak sampai, dah ngelitik-ngelitik kita ni, orang dah sampai lah. Itu pun satu masalah juga. Betul? Lepas makan-makan pula, alamak, perut tak sedap lah. Nak membuang tak ada tempat, kita pula cari juga. Mana tempat dekat sini, kena dalam hutan kan. Itu masalah juga, kena fikir. Betul Nadia kan? Kadang-kadang kena pergi jauh lah. Ini benda-benda kita kena fikir. Jadi kena kawal untuk keselesaan semua. Jadi bila kita buat production tu, dah kita buat production, kita dah kawal elok, kita kena hantar report pada producer.
Tetapi kalau line producer ada kat situ, kita boleh hantar kat dia je lah. Tapi report ni sebenarnya bukan semua orang buat. Saya pun kadang-kadang tak buat juga, tengok juga. Tapi kalau pergi association, saya akan buat lah. Tapi kalau cakap drama ni, saya tak buat lah. Kalau filem dengan melibatkan kos yang besar-besar ni, saya akan buat report lah. Kalau cakap drama ni, tak ada benda pasal masalah apa semua kita selesaikan, kita ada buat report lah. Melainkan benda tu memang bukan di bawah decision kita. Kita tak boleh buat decision benda tu, kita akan buat report pada dia untuk mendapatkan bless daripada producer lah. Pasal melibatkan duit ke, melibatkan bajet saja kita kena beritahu kat producer. Okey? Tu lokasi. Dan lokasi, bila dia baca skrip, okey, dia dah boleh cari lokasi. Saya dah cakap tadi awal-awal tadi kan, dia baca skrip, dia faham. Kalau Nadia Kusuma ni, watak dia seorang, maksudnya lawyer. Rumah lawyer, kita kena cari rumah lawyer. Kan? Kita jangan cari rumah lawyer tu macam rumah penjual pasar malam. Walaupun dia rumah banglo, tapi dia jual pasar malam, dia kaya kan. Tapi dalam rumah dia tu rumah pasar malam lah. Tak boleh. Jadi lokasi itu kena betul. Jadi bila kat lokasi pun, tanggungjawab kita pun besar juga. Saya seorang production manager. Bila di lokasi, kan? Bila kita memilih lokasi, production manager kena faham logistik dulu. Bukan pasal pilih je. Kalau location tu ngam, cantik, lawa, kena dengan cerita, tetapi dia punya logistik tak betul, tak boleh juga. Maknanya kau nak parking kereta kat mana, kau nak parking lori kat mana kau nak set up kau punya base makan kau kat mana segala-gala. Tak ada tempat nak buang air semua, tak ada. Tak best juga location tu kan. Pasal kau tak boleh parking, mana letak lah, location cantik. Pun tak boleh juga. Jadi production manager kena pastikan setiap lokasi yang dia pergi, dia kena fikir soal itu, soal parking, kenderaan. Kalau kita pergi dekat itu nak tukar baju kat mana, nak tukar ni kat mana. Kalau drama mana ada daripada pakai yang tutup tu kan. Jadi kat mana nak ambil source light, dekat mana. Kalau yang tak ada genset lah, kalau buat drama. Kalau buat filem ni tak ada masalah, kita ada genset. Betul kan? Jadi kita kena fikir benda tu dekat mana kawasan yang dekat untuk kadang-kadang kalau orang yang ambil berat, dia fikir juga kat mana nak pergi surau dekat apa semua, benda-benda yang remeh-temeh kita kena fikir. Itu Din, yang rambut tak ada Din. Tapi kalau rambut tak ada kau cukur Din. Aku memang tak ada Din. Benda-benda macam tu yang kecil-kecil tapi kita kena fikir dalam-dalam. Datang aja tengok location, alamak, kita pergi location ni semalam Ricky, kemarin seminggu lepas aku Ricky, tak ada pula, ni pula ada pula orang buat bangunan kat tengah. Kita pasal kita direct sangat. Pun satu benda yang pening, macam mana kita nak selesaikan masalah. Dan saya pernah berlaku dalam saya punya, baru habis lagi, saya syuting Dua Naga Bahar. Masa sekarang ni filem ni dia buat dalam bentuk digital dan dia pakai direct sound. So bila saya datang location tu, mula-mula saya tengok, okey, comel, cantik kan, tak ada benda. Bila syuting dia, sebelah dia tu ada kontraktor. Macam mana kita nak syuting? Sound kacau. Jadi nak tanda kita kena pergilah di sebelah tu. Contoh, kalau saya nak syuting, boleh tak kamu jangan bunyi tu apa benda tu, grind tu kan, kan, dia potong-potong besi tu kan. Saya pun tengah kerja sekarang. Jadi kalau boleh kita bekerja sama lah. Nanti saya makan, saya hantar lah. Kita rasuah dia makan je lah. Jadi saya beli whistle. Jadi bila kata okay standby, dia whistle, dia stop. Bila okay cut, dia orang balik. Itu saya buat. Jadi tak boleh nak elak. Pasal kita dah datang hari yang nak syuting tu. Tapi kalau kita datang buat, kita pasal filem, dia ada Ricky dengan teknikal Ricky pertama kita tengok okey ngam, mula-mula saya pergi dulu dengan second time saya buat team okey ngam, third time kita datang untuk teknikal Ricky atau barang nak pakai, kamera tak mana, lampu kat mana. Jadi kalau time tu kalau ada berlaku benda tu saya akan tukar location. Kalau tak ada diam lah. Tapi kalau dah tak ada, besoknya nak syuting ada, kita tak boleh buat apa lah.
So lokasi ini kena dengan kehendak production lah. Maknanya daripada skrip sampai pengurusan production, parkingnya, dia punya facilities dia semua kena ambil kira ya. Okay, alright. Ada nak tanya lagi tak? Tak ada? Apa tu? Sekejap. Ada orang tanya lah. Orang tanya kita jawab bagaimana. Okey, bagaimana menentukan bajet untuk projek dokumentari sebab skrip penuh dokumentari biasanya dibuat selepas syuting. Alright, no problem. Boleh. Soalan daripada Pulina Keritek ni, Sumandak daripada KK tadi, sabar. Alright, boleh. Okey. Bagus juga soalan ni. Pasal memang bila kita buat dokumentari itu, kita berpandukan kepada treatment lah. Kita tak ada skripnya. Biasanya selepas kita shoot, baru kita buat. Tapi Puan Pulina ya. Mana dia? Puan Pulina ada lagi tak? Kalau ada. Okey, ada. Okey, memang itu masalah bila you buat PM, benda tu tak ada. Tapi di dalam proposal yang you terima tu, dia akan mencatatkan dekat situ apa keperluan-keperluan dia, proposal tu. Jadi you kena smart kat sini, you kena baca proposal. Proposal dia kalau you buat travelog lah, contoh contoh travelog, you kena ada seorang host, kan? Satu host, betul karakternya. Then berapa orang you punya team you, kalau untuk travelog ataupun dokumentari, kena minta ke team cuma 3 orang saja, tak perlu banyak, betul? 3 banyak lampu, audio dengan kameraman. Kadang kita pakai 2-3 kamera, tak apa, kita pakai GoPro ke apa benda, kita boleh selip mana-mana kita nak selip. Okey, itu 3 orang. Kita ini ilmu kena ada tau. Pasal kalau ilmu tak ada, you tak boleh buat fikir macam saya fikir sekarang. Okey, kita ada host, ada 3 orang, kita ada director, kita ada production manager, kita ada assistant director. Kalau contoh dia kita buat travelog, kita tak perlu ada makeup artist. Pasal ke travelog ni dia travel, kan? Muka mimik skrim tak apa, tengok jenis apalah. Tapi kalau yang cakap dalam studio atau apa benda, kita kena ada makeup artist, itu satu bajet lagi lah. So dalam kita punya setiap dia ada episod lah, you buat episod kan, dari episod tu kita tengok mana kita pergi, dan setiap kita pergi tu kita letakkan bajet. Maknanya kalau daripada KK you pergi ke, contoh you nak pergi ke Putatan dekat saja kan, Petagah dekat, Putatan dekat kan. Jadi kalau you nak pergi ke mungkin Kota Belud, agak jauh, balik hari ke tak balik hari ke. Kalau tak balik hari, lepas Kota Belud mungkin you nak pergi ke Kota Marudu ataupun you pergi ke Kudat yang atas, betul lagi belakang you boleh jalan sampai ke Ranau semua. Okey, setiap tempat you berhenti tu you kena buat bajet tempat tidur lah, hotel loading kan. Lepas tu yang jalan tu you kena buat juga transportation jalan berapa. Lepas tu dia punya tim dalam tu, driver semua pun kena kira juga. Yang buat van, driver kan, kalau 2 van jalan, petrol, sana tak ada tol kan. So tiba sana you interview orang tu pun you kena bayar. Orang tu makan you kena bayar, of course you makan kena bayar kan. Makan-makan orang kena buat, itu standard lah. Lepas tu kalau tidur satu malam kalau tidur besok gerak pergi ke, ataupun habis petang tu terus berak Kota Marudu, dekat je, tak jauh kan. Kita ketemu dulu, kita gerak lah pergi ke Kudat. Itu you kena smart kalau you buat travelog. Maknanya you ikut dia punya pusingan tu supaya you tidak buang masa dengan buang bajet. Bila you pusing balik ke KK, you balik rumah masing-masing, besok you nak pergi ke Kudat, jauh tu. Mana? Jadi apa kata kalau habis tu you terus pergi Kudat, tunggulah dekat Kudat sana, besok susut Kudat you balik pergi ke Ranau, lalu belakang. Separuh hari dia sampai. Betul tak? Ranau nak pergi ke apa nama? Sanakan semua ke Kinabatangan ke. Dia punya aturan gitulah kalau travelog. Tapi kalau buat dokumentari pun lebih kurang sama. Dokumentari biasanya dia pakai BO saja. Kadang-kadang dia tak pakai host. Betul tak? Pakai BO sama aja. You pergi artis, you production manager yang akan menguruskan lokasi-lokasi atau tempat yang nak shoot. Contoh dia nak shoot dekat Taman Negara ataupun dekat kaki Gunung Kinabalu. Dia berurusan dengan pengurusan sana, dia bawa 3 orang dengan director seorang, dia tunjuk kat mana shoot. Dia pergi satu van saja. You ambil gambar saja. Betul?
Dan bila balik editing, you kira berapa nak bayar editor. Dan dia edit baru dia masuk BO, berapa bayar BO. Itu saja. Kalau tak tahu nanti dalam grup, kita ada grup tu perlu saya simpan kalau nak keluar, saya tak boleh buat apa, tapi grup tu kalau you ada soalan-soalan, saya boleh jawab kat situ, insyaAllah, tak ada masalah. Yang penting you all semua tahu, faham, dapat apa yang saya cakap, supaya nanti bila you buat projek, you boleh berfikiran macam saya, setidak-tidaknya. Fikiran macam mana, fikiran depan daripada orang lain. Nak maintain daripada tahun 92 sampai sekarang bukan senang. Saya 92, sekarang saya buat manager sampai tahun 2021. Saya masih lagi bekerja dalam market. Jadi bukan senang. Saya bukan banyak job, saya tak banyak. Tapi alhamdulillah cukup untuk saya makan satu family. InsyaAllah saya selalu jumpa ahli, selalu jumpa man tu jumpa. Lagi? Tak ada soalan lagi? Saya ingat saya buka sampai kebajikan. Saya boleh habiskan ni semua ni untuk you all semua dengar. Saya habiskan ni dulu. Lepas tu kita break, nanti petang kita sambung. Okey? Boleh ya? Okey, kebajikan. Kebajikan, untuk menjaga kebajikan kaki tangan dalam production adalah tugas kita, production manager. Dari sekarang ni musim pandemik COVID-19, lagi bermasalah sebagai production manager bila kita kena pastikan dia orang ikut SOP. Saya baru habis syuting Doan Nunggu Bohor tu memang sakit kepala lah. Bila saya meletakkan satu orang yang tugas dia menjaga SOP, masuk keluar masuk semua, kepala tembak semua kan, tangan tembak, badan semua saya sediakan. Saya kena keluarkan bajet tu kan. Mana dia kok Doan Nunggu Bohor man? Ada berlakon ada kan, nampak ada orang jaga semua tu kan. So kita ada scan untuk semua, untuk keselamatan kena jaga. Itu tanggungjawab kita, itu kebajikan juga tu. So kebajikan bukan soal itu saja. Untuk sakit pening kita kena hantar hospital, sakit perut nak pergi ke tandas, makan minum, tempat keselesaan kan. Macam sekarang ni contoh dia, macam kita kalau bekerja dengan artis yang ada special effect ni, special effect kalau kita shooting dalam hutan, special effect dia kalau make up dia perlu air condition tau. So cara dia macam mana kita nak dalam karen, susah karen tu. Mana pasang aircon kalau dalam hutan, betul tak ada nak? Kau tak ada supply, tak ada power. Jadi generator. Generator tak ada. Kan kalau ada generator pun dia pakai untuk dia orang punya ni lah. Kan contoh dia. Jadi kita kena sediakan aircon, masukkan aircon, betul. Kita kena cari generator kecil untuk pasang aircon dalam satu kemah. Kalau cerita-cerita tu yang pakai letek yang apa yang letek muka semua tu kan, itu tugas kita nak sediakan juga. Kalau tak boleh juga, pasal lepas dia orang kalau tak sejuk, artis yang make up ni berjam tau, dia perlu tenang, rehat. Jadi kalau kita benda tu panas, dia akan cari ni. Jadi dia makan banyak masa kan. Jadi kita kena perlu bahruk kita kena usaha juga. Kalau tak ada juga generator, kita pergi pinjam. Tak pinjam kita kena beli. Tak beli kita kena curi. Tak boleh lah curi ya. Kita pinjam beli lah. Atau sewa lah. Alright, itu benda-benda kebajikan yang kita jaga untuk keselesaan semua orang. Kan? Bukan kena soal makan minum. Ya, saya cakap tadi sakit pening. Even kalau pergi outstation, kita pastikan tidur pun kena selesa. Pasal tidur ni, ada tempat yang last kita habis. Kalau kita hidup lah, kalau kita tidur kadang-kadang tak bangun kan, maknanya kita mati lah kalau tak bangun. Tapi tidur tu sebenarnya hari yang lah, benda-benda yang lah kita nak selesa lah kan. Faham tak Ada orang nak tanya ke tu, gulung-gulung tu? Tak ada ya? Okay, so benda-benda macam ni kita kena ambil berat lah kan. Kebajikan memang kena ambil berat. Kalau you tak fikir soal kebajikan kan, you akan bermasalah. Soal makan, ya Allah, sekarang ni saya tengok makan pun takut juga. Baru ni saya tengok satu drama, cerita dia pasal orang buat drama, itu true story lah. Bila makan telur je kan, saya tak pernah rasa benda tu kan. Ayam, ikan pun potong separuh, ya kamu janganlah macam tu kan. At least kita kasihlah makan. Betul tak Cik Yus makan kena jaga, itu kebajikan, itu darah daging. Kita jangan tanya pula kenapa, siapa yang dulu yang bila syuting dia nak sediakan makan, siapa yang buat hukum-hukum ni, kita jangan tanyalah
Orang tanya nanti memang kena tu tak boleh lah. Misal kita kalau macam RTM, dia ada bajet dia satu hari berapa duit, dia akan break, siapa kena kerja RTM kan, dia kasih berapa puluh ringgit, kau keluar lah tempat tinggal kau sendiri. Tapi bila kau time datang balik RTM. Tapi kita tak boleh pasal kita tak cukup bajet untuk buat macam tu. Jadi kita ambil makan soal makan macam sekarang makan untuk sekarang. Dulu mungkin kita, zaman-zaman saya tahun 90-an, saya pernah bayar makan untuk 4 kali RM12 pun ada. Sekarang RM25 lah. Dulu RM12 saya beritahu. Nadia, tahun bila start berlakon? Tahun 98, zaman Gawat. Zaman Gawat 98, kita makan masih lagi RM15 tau. 16. Sekarang RM25. RM25 minimum. 4 kali makan. Itu pun air kadang-kadang dihantar air kau pening. Kau kena buat air juga. Ini benda-benda kebajikan yang kita jaga. Kadang-kadang catering kita ambil betul lah dengan peruntukan yang ada RM20 tu dihantar air kala-kala. Air yang berkala tu, saya tak suka lah. Proses saya tak akan buat macam tu. Siapa pernah ikut saya memang faham sangat. Ali nak pergi semayang ya? Ali dah boleh pergi? Ya. Boleh ya? Ali saya pukul 12 je start lah, boleh pergi dulu. Pasal Sarawak. Okey, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti jumpa petang dia lah. Hari ni 2:30. Okey. Okey, Li. Selamat. Okay, Assalamualaikum. Sarawak dapat semayang. Okey, Li. Okey, Alhamdulillah Sarawak dapat semayang lah. Dia dah pasal 3 kan. Jadi tadi cerita pasal makan, minum tu itu kebajikan, kita kena jaga. Kalau sakit perut, cepat-cepat kita kena hantar ustaz. Benda-benda ni akan melibatkan benda-benda yang kita tak tahu apa berlaku kalau kita lambat. Kan? Alright, okey, itu kebajikan. Tak ada soalan bagus. Okey, itu tadi saya sentuh. Abang Min, sorry. Abang Min. Saya nak tanya, dari segi kebajikan ni kan, selaku production manager, adakah production manager ni dia akan menetapkan kepada sesebuah produksi, iaitu request kepada producer untuk dapatkan insurans berkelompok? Okey, bagus. Terima kasih banyak Puan Nadia Kezuma. Itu soalan yang saya tunggu-tunggu juga. Okey, itu pun kebajikan. Okey, gini saya sebenarnya kalau untuk buat drama ni, saya tak nampaklah producer tu bergenak untuk buat insurans. Tetapi bila saya buat filem yang melibatkan 80-100 orang, kami memang ada insurans kelompok yang diambil oleh producer. Kita production manager kena pastikan kita ambil insurans kelompok. Okey, itu satu. Tetapi kalau siapa-siapa yang involved dalam production yang mempunyai persatuan, setiap persatuan macam saya kita belakang tabir adalah Propima, director Pedam, macam Man Propima ada, Pedam ada, Man dia lain macam artis seniman. Okey, sekarang kita ada MyCap pula kan. Jadi kita Propima setiap ahli, kalau yang menjadi ahli kita, dia disyaratkan untuk ambil insurans kelompok. Jadi Propima pun ada insurans kelompok, maknanya selagi insurans kau punya keahlian aktif, selagi itu insurans kelompok cover 24 hours. Siapa-siapa Propima begitu. Tapi untuk drama jarang ada orang ambil. Pasal drama dia short term je. Dia 8 hari je dia. Melainkan drama berepisod, kemungkinan besar benda tu tak mahal, RM1,000 lebih. RM1,000 lebih je untuk cover dalam 30 orang. Tapi kadang-kadang insurans tak nak. Pasal jumlahnya kecil. Tak balik modal pun kadang-kadang. Tapi kalau modal 50 orang ke atas macam filem-filem ni, kebiasaannya saya memang ambil insurans accident insurance dia panggil. Betul lah? Kemalangan, insurans kemalangan. Maknanya insurans kemalangan ni bukan insurans sakit kalau kau sakit jantung, tak ada. Insurans kemalangan maknanya tengah bekerja, kita mengalami kemalangan. Contoh dia tengah jalan-jalan, kereta langgar, beruntung, itu insurans cover lah. Faham tak? Tapi kalau tengah duduk dan diam je, tumbang, sakit jantung, tak ada. Dia bukan kemalangan. Alright? Lagi? Boleh macam tu? Boleh jawab macam tu? Nadia? Betul? Sampai tu? Propima melalui pengalaman, dia orang bayar 200 aja untuk, itu pun kalau masuk hospital. Ini saya tanya, Nur Afiduddin. Din tanya dah. Mana Din?
Din tanya Din Okey Din, boleh saya jawab benda tu. Tapi sebenarnya itu di luar tajuk cerita saya lah. Tapi kalau Din nak... Betul, tapi itu daripada pengalaman saya lah bang. Okey, saya Kalau okey. ada kes. Then saya boleh explain kat sini. Memang kalau 200 tu bukan bayar insurans Din. Itu adalah bayaran macam token kepada you all saja. Bukan, dia macam dia panggil macam mana? Sebenarnya tak wajib pun sebenarnya. Tapi insurans ni, kalau macam Din pernah accident kan? Pak Din? Ya bang, ya bang. Pak Din accident apa? Tak ada, ini maksud saya kru dekat set lah. Macam jatuh ke... Okey, dia macam ni dia. Okey, boleh. Itu nanti rasa ingat kita bercakap dua orang bagus lah. Cakap ramai tak best juga. Pasal saya AJK. Saya AJK. Jadi nanti tak sedap pula kalau orang Cina dengar sini kita pasal persatuan pula lah tak? Tapi bang. Sorry bang. Ini, share. Okay. Kalau nak tanya personal nanti insyaAllah saya akan ni. So pasal ini ditanya oleh Puan Nadia Kesuma kita tadi pasal insurans. Okey. Insurans ni kau tahu lah, kadang-kadang insurans ni engki-pengki juga. Kadang-kadang berapa ramai orang dah kena beli insurans, lepas nak claim tu tak boleh, betul lah. Tapi kami punya insurans yang mana yang putus kaki, yang sakit, kalau cukup dengan bukti surat-surat doktor, dia boleh dapat dia punya claim. Tapi kebanyakan yang berlaku yang Din cakap tadi tu, dia tak ada doktor punya report, dia tak ada receipt. Yang penting report doktor tu. Report doktor mengesahkan bahawa dia accident, jatuh apa benda, bukan dia sakit jantung ke, sakit darah tinggi ke. Dia kena report doktor. Ada report doktor baru boleh sembang. Selalunya yang datang masalahnya, dia orang tak sediakan surat doktor, tak ada report doktor. Jadi kami orang ni boleh tolong bagi itulah lah. Kami pun banyak duit pun perpemah. Pening kepala. Tak nak cerita pasal tahun. Okey. Kita balik pada titik tadi. Okey. Terima kasih bang. Apa benda ni kita tak tahu kan. Boleh. Datang pengalaman. Kalau tak jadi tak tahu. Betul. Kalau abang experience ni kita tahulah. Betul. Okay, bang. Terima kasih banyak Tapi itu nampaknya untuk saya punya bengkel ni kita cerita luar lah, tak sedap lah cerita dalam tak Okey. Okey, lepas kebicaraan ada satu lagi. Baik. No problem. Ada lagi nak tanya tak ada Okey, saya sambung sikit lagi. Dah pukul 12 Sama sikit bang, satu lagi bang. Boleh. Okey, yang pasal insurans tu, maksudnya bajet tu daripada producer ke yang keluar kalau insurans kelompok tu? Soalan ini aku boleh jawab. Ke daripada tolak gaji ni, kru-kru? Tak ada man, tak ada. Itu pasal bila kita melibatkan di dalam macam production manager bila dia buat telemovie biasanya syuting dalam 7 hari hingga 8 hari. Okey. Dia tak akan buat insurans lah. Tetapi kalau syuting 13 hingga 26 episod, insya-Allah dia akan buat insurans. Insurans ni dikeluarkan oleh duit ni dia punya duit dia keluarkan oleh producer, bukan tolak gaji korang. Korang dah masuk prima tu cukup dulu. Ini dia. Bukan personal keluar. Kalau personal kau bayar sendiri. Kau buat personal insurance. Duit tu dalam bajet kalau korang kadang-kadang buat, kalau tengok macam saya buat filem, saya akan buat bajet tu. Bajet untuk insurans kelompok untuk 80 orang. Mungkin ada dia dalam 2,000 untuk filem okey Alright, itu bajet tu penting. Itu pun smart juga tu. Kepala kena banyak fikir Alright. Okey, kita juga production manager kena uruskan transportation. Okey. Transportation dan accommodation tempat tinggal, transportation tu macam semua yang bekerja disediakan macam team production, kita kena sediakan transport. Okey. Jangan tanya saya kenapa kena sediakan transport. Pasal benda tu memang lagi dulu memang kita dah amalkan dari zaman-zaman tahun 80-an. Saya first saya masuk pun saya tengok dah macam tu. Artis kena ambil dulu, kru kena ambil. Macam kru dia ada van dia boleh ambil sendiri. Macam production ada van, kita kena uruskan transportation tu. Okay. Tetapi kalau untuk macam bajet macam hati-hati ada kereta sendiri tu, dia pergi sendiri dan biasanya dia orang tak claim lah, melainkan pergi outstation. Tapi kalau syuting Kuala Lumpur, kalau sampai ke Langat,
jarang dia nak claim. Tapi kalau Kuala Lumpur pergi ke Banting, kemungkinan dia claim lah, hati-hati. Tapi kita tak galakkan. Din, jangan isap ukur Din dulu, Din. Nanti dia orang tengok lah. Ada tutup dulu, tutup. Okey bang, sorry. Jadi apa nama tadi saya cerita? Apa Din, sorry Din ya. Apa cerita tadi? Saya pun dah lupa tadi pasal cerita Din tadi. Okey, artis yang okey. Mana-mana tim production yang bawa transport sendiri, dia tanggung sendirilah pasal kita sediakan transport. Kalau tidak, kalau kita akan naik. Itu saja. Okey. Jadi saya rasa kita dah ke 12 saya. Okey, penat Din pun dah isap ukur. Aku pun dah tahu juga ni Din. Jadi tak apa. Jadi saya minta maaf kalau sepanjang daripada pukul 9.45 tadi membawa sampai apa sekarang ni ada benda-benda yang saya bercakap menguris hati tuan-tuan. Saya minta maaf pasal saya ada masa banyak lagi, 3 hari lagi. So saya harap tuan-tuan duduk, jangan lari ya. Nanti pukul 2.30 kita jumpa lagi sebelah 2.30. So selamat semayang, selamat menyambut selera. Ros, ingat tu Ros, aku nampak kau kat sini. Okey. Masih cikgu. Okey, kita jumpa lagi. InsyaAllah, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye.